Hadirin sekalian, saya suka mengingatkan diri saya dan seluruh para netizen dan rakan-rakan yang mengikuti siaran ini, bahawa kita membacakan kisah kepemimpinan para sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Berhubung dengan sahabat ini, harus kita memahami dan wajib kita meletakkan i'tiqad bahawa mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Dengan kita tidak menafikan bahawa terdapat kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh para sahabat dalam kehidupan mereka. Tetapi kita tidak boleh mengambil itu sebagai musabab untuk menghina mereka. Tidak boleh. Mereka tetap mulia di sisi Allah. Jasa mereka terlalu besar. Di sana dalam membicarakan Muawiyah bin Abi Sufyan ini, radhiyallahu anhum, ada penulis-penulis yang mencatatkan istilah-istilah seperti burah, seperti pemberontak dan sebagainya. Boleh jadi apa yang ditulis atas istilah akademik berhenti situ. Tapi jangan dia angkat sampai kita juga menyatakan memang dia pemberontak. Jangan. Kita tak nafikan mereka buat kesalahan. Tetapi jasa mereka jauh lebih besar daripada itu. Ya, Abu Sufyan radhiyallahu an, Muawiyah, Yazid, semua ni orang-orang yang mulia. Tidak boleh kita hina. Dalam kitab Jundullah As-Saqafat yang ditulis oleh Dr. Fathiyakan, beliau menyatakan bahawa adalah menjadi kafir orang yang menghina sahabat. Kerana kata Ustaz Fathiyakan, sahabat itu dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita menghina sahabat, samalah macam kita menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya kita duduk berehat di rumah hari Sabtu macam ni, tak kerja. Tiba-tiba ada 5-6 orang budak-budak main bola di halaman rumah, di depan rumah kita. Entah macam mana dia tendang bola tu melayang, kena ke cermin tingkap rumah kita, pecah. Bila pecah je perak, pecah cermin, kita pun bangun laki bini, jenguk tengok. Apa kalimah pertama yang kita atau isteri kita cakap? Anak siapa tu bang? Anak siapa? Nah, kita tak tuju ke dia dah, terus ke ayah dia bila kita marah. Maka begitulah. Bila dikata sahabat dicaci sahabat, na'udzubillah min zalik, bermakna mengata dan mencaci Rasulullah yang mendidik mereka. Jangan. Nabi kata ada umat yang dilaknat kerana lepas pada aku mati esok mereka hina sahabat aku. Kita jangan masuk. Cuma saya baca apa yang ditulis atas amanah penulisan. Tapi sahabat tetap makamnya sebagai sahabat. Ketika ada seorang bertanya kepada ulama berhubung dengan Muawiyah, apabila terjadi pertembungan dengan Saidina Ali apa semua, maka mereka menyatakan tidakkan Muawiyah itu seorang burah, seorang pemberontak. Lalu ulama ni jadi marah. Ulama itu menyatakan, demi Allah, sesungguhnya debu-debu yang ada dalam lubang hidung kuda yang ditunggangi oleh Muawiyah, debu tu lebih mulia daripada kamu yang cakap dengan aku sekarang. Kamu siapa? Dia tu sahabat. Mulianya dia sampai debu dalam lubang hidung. Kuda tu dia naik, tak pasal debu tu pun mulia. Sampai macam tu lah. Ini makamnya ta'zim yang diletak oleh ulama kepada sahabat. Jadi kena berdiri kat situ elok-elok. Jangan ada terlintas menghina sahabat, kata ke sahabat. Kerana kita membaca sejarah. Ya, bila kita baca sejarah, macam-macamlah kisah sejarah. Namun sahabat tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muawiyah adalah salah seorang yang ahli dan paling menguasai dunia politik. Cerdik, ahli siasah,
penguasa yang kuat dan bagus planningnya dalam urusan pemerintahan. Maka tidak menghairankan jika dia dapat menjadi gubernur selama 22 tahun. Ini pada zaman pemerintahan Saidina Umar dan Uthman bin Affan radhiyallahu an. Iaitulah bermula pada tahun 13 Hijrah sehingga tahun 35 Hijrah. Dan menjadi khalifah selama 20 tahun. Iaitulah pada tahun 40 sehingga 60 Hijrah. Sementara Hasan radhiyallahu an, nama lengkapnya adalah Hasan bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Dia dilahirkan di Madinah tahun ketiga Hijrah. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari puteri Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Namanya diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sangat mencintai cucunya itu. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hasan dan Husain memberi rasa harum bagiku di dunia. Hasan ikut dalam ekspedisi penaklukan ke Afrika Utara dan Tabaristan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu an. Ikut melindungi khalifah dari serangan pemberontak dan ikut dalam perang Jamal dan Siffin bersama ayahnya. Hasan radhiyallahu an meninggal dunia di Madinah pada tahun 49 Hijrah kerana diracun oleh salah seorang isterinya. Menurut orang Syiah, sudah berulang kali suruhan Muawiyah hendak meracun Hasan agar Muawiyah terbebas dari membayar kompensasi yang dipikulnya terus-menerus setiap tahun. Dengan demikian, dunia Islam sepeninggalan Khalifah Ali karramallahu wajhah terdapat dua khalifah, yaitu di Kufah dan di Syam. Syam pada masa itu ialah Syria, termasuk Mesir, termasuk Palestin. Hari ini Syam dianggap Syria aja. Atas prinsip divide and rule. Pecah dan perintah yang dilaksanakan oleh penjajah dalam masa yang panjang. Jadi di Syam ada Muawiyah. Di Kufah ada Saidina Hasan yang mulia radhiyallahu an. Karena memang pemerintahan ayahnya Saidina Ali itu berpusat di Kufah di Iraq. Suatu hal yang tidak perlu terjadi apabila dikaitkan dengan perlunya menciptakan persatuan di kalangan umat Islam. Tidak seharusnya ada dua khalifah, dua pemimpin dalam satu masa. Itu di dalam hadis. Kalau ada dua, bunuh salah satu, matikan, Nabi kata. Jangan bagi ada dua, biar satu aja. Sepatutnya ini tidak berlaku, tapi itulah yang berlaku. Maka tawaran Hasan radhiyallahu an untuk berdamai merupakan suatu hal yang tepat untuk mengatasi masalah itu. Itulah sebabnya waktu Hasan mengajak Muawiyah berdamai, langsung diterima Muawiyah kerana dia sangat bercita-cita menjadi khalifah. Bila Saidina Hasan radhiyallahu an buat perdamaian dengan Muawiyah, kemudian cadangkan kita kena ada satu je khalifah, jangan dua. Maka Muawiyah setuju. Kerana dia memang bercita-cita untuk menjadi khalifah itu. Walaupun Hasan mengajukan beberapa syarat, bagi Muawiyah hal itu tidak ada persoalan.
asalkan jabatan khalifah diserahkan Hasan bin Ali radhiyallahu an kepadanya. Dia jadi dalam perjanjian itu biasa ya. Akan adalah beberapa syarat. Muawiyah tak peduli dah ke syarat tu. Yang penting dia dapat jadi khalifah masa itu. Adapun syarat-syaratnya iaitu, satu, Hasan menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah dengan syarat Muawiyah berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul serta sirah khalifah-khalifah yang saleh. Nah, ini asas syarat yang diletakkan oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu an. Mestilah dasar pemerintahan itu berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, di samping al-aqwalus sahabah. Dia kata-kata dan tindakan-tindakan sahabat yang sebelum dalam perkara kebenaran dan pemerintahan. Yakni sekurang-kurang tidaknya mesti merujuk kepada kepimpinan Khulafaur Rasyidin yang sebelum daripadanya. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, agar Muawiyah tidak mengangkat seseorang menjadi putera mahkota sepeninggalannya dan urusan kekhalifahan diserahkan kepada orang banyak untuk memilihnya. Dia kalau sekiranya sampai masa dah untuk gantikan khalifah, maka syarat oleh Hasan, Sayyidina Hasan radhiyallahu an, mestilah khalifah itu dipilih oleh rakyat. Bukan khalifah yang ditunjuk oleh Muawiyah. Ya, sebagai putera mahkota. Maknanya aku mati, dia ni naik. Bukan. Mestilah rakyat yang memilih. Itu syarat kedua. Tiga, agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Iraq. Menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan mereka. Dia kerana Iraq, pengaruh Sayyidina Ali karramallahu wajhah terlalu besar dan kuat. Ya, Ali berpusat di Kufah itu di Iraq. Jadi orang-orang Iraq sayang dia. Memanglah kaedahnya kalau dah menyokong Ali, macamlah terjadi penentangan terhadap Muawiyah. Maka kalau Muawiyah naik menjadi khalifah, nanti Iraq itu juga masuk di bawah kekuasaan dia. Makanya itu diminta janganlah balas dendam pula atas marahnya beberapa puluh tahun sebelum sikap orang-orang Iraq yang menyokong Ali dan menentang dia. Maka janganlah dibuat tindak balas dalam bentuk dendam. Syarat yang keempat, agar cukai tanah negeri Ahwas. Ya, Ahwas ini di Parsi, di Iran. Sana ada tanah dan ada cukai dia. Diperuntukkan kepada Hasan dan diberikan setiap tahun. Itu sebagai income dia. Tentulah banyak juga perkara yang dia boleh guna pakai untuk kerja jihad. Yang kelima, agar Muawiyah membayar kepada saudaranya Husain sebanyak 5 juta dirham dari Baitul Mal. Ya, atas syarat ini, perjanjian ini. Dia hendaklah bayar 5 juta tu kepada Husain. Ya, kembar kepada Hasan. Yang keenam, agar Muawiyah radhiyallahu an datang secara langsung ke Kufah untuk menerima penyerahan jabatan khalifah dari Hasan dan mendapat bai'ah dari penduduk Kufah. Dia berada di Syria masa itu, di Damsyik. Sedangkan Hasan ada di Kufah di Iraq. Maka untuk aku serah jawatan aku ni kepada kamu, datang ke Kufah. Biar rasmi rakyat tahu kita hanya memiliki satu khalifah saja. Jadi ini lebih kurang 6 syarat
yang diletakkan oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu an kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada waktu pendukung Hasan mengecam penyerahan kekuasaan kepada Muawiyah, hal itu dijawab Hasan radhiyallahu an bahawa dia tidak rela menyaksikan umat Islam saling membunuh untuk memperebutkan kekuasaan. Dan dia berkata, inti kekuasaan bangsa Arab saat ini ada di tanganku. Jika aku ingin damai, mereka siap berdamai. Jika aku ingin perang, mereka siap berperang. Dia adalah biasa di kalangan pengikut-pengikut Sayyidina Hasan radhiyallahu an yang berasa tak puas hati dengan syarat dan dia pula serah jawatan khalifah. Tak puas hati, pengikut biasalah. Tapi Sayyidina Hasan menyatakan, ya, bahawasanya kalau kita nak perang boleh. Kalau saya kata perang, diorang pun sanggup berperang. Tapi lama mana kita nak bertembung sama sendiri, mayat bergelimpangan, yang sana bersyahadah, yang sini bersyahadah. Ramai mana lagi nak perlu mati kerana saya, kata Hasan. Tapi kalau saya kata berdamai, saya serah, mereka pun sanggup berdamai. Lainlah kalau saya kata damai, mereka kata nak perang juga, itu lain. Namun bila saya tawarkan perdamaian, mereka juga bersedia menerima perdamaian itu. Maka oleh kerana itulah, kata Hasan, saya menerimanya dan saya mengambil sebagai suatu langkah penyatuan ummah. Ya, kita kena bersatu padu, kata Sayyidina Hasan. Selain itu, Hasan radhiyallahu an sedar bahawa ayahnya Ali dahulu pun banyak mengalami kesulitan menghadapi Muawiyah dan tidak dapat diatasi ayahnya. Apalagi dia. Oleh sebab itu, dia ingin mencari jalan selamat bagi dirinya dan keluarganya, kerana kekuatan yang dimilikinya tidak mampu menghadapi tekanan-tekanan Muawiyah. Dia di mana Sayyidina Hasan telah melihat pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali, ayah dia. Bila berdepan dengan Muawiyah ni tak mudah. Dia, penyokong dia pun besar, ramai. Tentera dia pun kuat. Dan Sayyidina Hasan pernah tewas. Walaupun 12,000 tentera dia. Lepas tu pula, Muawiyah ni memang very strategis. Dia licik dan dia bijak. Jadi, kalau nak berlawan main ikut semangat, boleh. Kan? Kalah lah, peduli apa, boleh. Tapi hancurlah. Jadi, dia mengambil mudarat yang lebih kecil untuk mengelak mudarat yang lebih besar. Muawiyah menyetujui syarat-syarat yang diajukan Hasan radhiyallahu an. Untuk itu, dia datang ke Kufah, menerima bai'ah jabatan khalifah dari Hasan dan penduduk Kufah. Tahun itu 661 Masehi bersamaan 41 Hijrah disebut tahun persatuan kerana umat Islam telah bersatu di bawah pimpinan seorang khalifah. Maka Muawiyah pun bergeraklah daripada Syria menuju ke Iraq. Sampailah ke Kufah. Bila sampai di Kufah, dibuatlah upacara. Ya, Sayyidina Hasan radhiyallahu an serahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Ya, maka terjadilah penyatuan umat pada hari itu. Karena pada masa itu hanya wujud seorang khalifah sahaja. Setelah itu, Hasan berpindah ke Madinah dan hidup tenang di sana sampai meninggal pada tahun 675 Masehi, yakni 49 Hijrah. 15 tahun
setelah penyerahan jabatan khalifah itu. Artinya bila Saidina Hasan radhiyallahu an serah, dia ambil keputusan daripada Kufah, dia balik duduk di Madinah. Artinya dia menunjukkan sikap penyatuan sungguh. Dia tidak mengganggu kerja-kerja kepimpinan dan pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan setelah 15 tahun berada di Madinah, maka Saidina Hasan radhiyallahu an meninggal dunia.